2 UTC baru di samping menyelenggara UTC sedia ada dengan peruntukan RM20 juta. Sementara itu, kerajaan melalui MDEC akan mempelopori usaha mentransformasi UTC sebagai hub digital. Antaranya, urus niaga di UTC akan dijalankan secara tanpa tunai di samping menggalakkan pelbagai aktiviti digital seperti e-sukan dan pengikodan untuk manfaat belia setempat. Bagi membantu golongan penganggur menerusi padanan pekerjaan, kerajaan akan membangunkan 13 pusat satelit My Future Jobs di UTC seluruh negara dengan peruntukan RM8 juta. Selain itu, HRD Corp dan Perkeso juga akan menubuhkan National Placement Center di Lembah Kelang sebagai pusat sehenti yang membantu rakyat mendapatkan pekerjaan. Perkeso juga akan meningkatkan bilangan pengurus kes perkhidmatan pekerjaan untuk menyokong golongan penganggur tegar mencari kerja. Kerajaan akan terus memperkasa advokasi kepenggunaan khususnya berhubung hak-hak pengguna. Kerajaan juga akan menyediakan bantuan khas pembiayaan pelantikan peguam swasta bagi membantu pengguna dalam pengendalian kes permohonan semakan kehakiman di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Akhir sekali, ke arah memodenkan urusan dengan kerajaan, proses penyertaman surat cara dan pembayaran duty stamp kepada lembaga hasil dalam negeri akan dibuat sepenuhnya secara dalam talian menjelang 2024 melalui Stamp Assessment and Payment System. Tan Sri Yang di-Pertua, keluarga Malaysia amat berterima kasih atas dedikasi dan kesugahan yang tidak berbelah bagi Barisan Hadapan Negara dalam melunaskan amanah sepanjang membangunkan tanah air ini. Di bawah teraju kepimpinan Ketua Setiausaha Negara, anggota perkhidmatan awam telah bertungkus lumus dan setia bersama kerajaan bagi mempertahankan kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Pada tahun ini, kerajaan telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk manfaat pejabat awam. Antaranya, termasuklah penurunan kadar pembiayaan bagi skim pinjaman komputer dan telefon pintar daripada 4% kepada 2%. Bagi memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan pejabat awam, sukacita kerajaan akan memperluaskan tafsiran peranti digital di bawah skim pembiaran komputer dan telefon pintar untuk turut merangkumi jam tangan pintar. Di bawah bajet 2022, kerajaan akan meneruskan perlindungan kemalangan diri sehingga RM100 juta untuk manfaat 40,000 peminjam baru LPPSA. Untuk tahun depan, kerajaan bersetuju untuk memberikan subsidi RM100 bagi perlindungan insurans atau takaful isi rumah atau home content yang bernilai RM20,000 sebagai usaha meringankan beban peminjam yang terkesan dengan bencana. Dengan segala khidmat bakti yang dizahirkan selama ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan beberapa imbuhan kepada pejabat awam semasa Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 pada 30 Ogos lalu. Antara yang utama termasuklah kadar maksimum gantian cuti rehat ataupun GCR yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai dinaikkan daripada 160 kepada 180 hari dengan anggaran implikasi kewangan RM100 juta setahun. Dengan kenaikan tersebut, sukacita diumumkan bahawa kebenaran penembusan awal GCR sehingga 50% juga akan dinaikkan sehingga maksimum 90 hari. Diharapkan kenaikan penembusan awal ini dapat membantu pejabat awam yang memerlukan. Kerajaan juga telah menambah cuti rehat khas pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkhidmat melebihi 10 tahun sebanyak 5 hari menjadi 15 hari bagi memberi manfaat kepada 500,000 guru untuk menguruskan hal-hal peribadi dan berpeluang mengumpulkan GCR yang lebih tinggi. Kerajaan juga telah bersetuju untuk memberikan kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua pejabat awam grade 11 hingga 56 dengan implikasi kewangan RM1.5 bilion. Ini bermakna jika seorang kaki tangan grade 11 yang bergaji RM1,600 mendapat kenaikan gaji tahunannya sebanyak RM80 pada setiap bulan April bagi tahun depan, beliau turut mendapat kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 bermula pada bulan Januari 2023. Ini menjadikan gaji akhir beliau pada tahun 2023 sebanyak RM1,780 dan gaji ini kekal dibawa ke tahun seterusnya. Bagi tahun hadapan, kerajaan turut bersetuju memberikan bantuan khas kewangan kepada 1.3 juta pejabat awam grade 56 ke bawah sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350 dengan implikasi kewangan berjumlah RM1.3 bilion. Sukacita yang diumumkan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memutuskan supaya bantuan khas kewangan Aidilfitri 2023 dinaikkan kepada RM600 dan dibayar pada bulan Mac 2023.
Bersama dengan kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 yang berkuat kuasa Januari 2023 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM700 menjadikan jumlah tambahan keseluruhan untuk pejabat awam yang layak pada tahun 2023 adalah sebanyak RM2,500. Tan Sri Yang Dipertua, pandemik COVID-19 telah memberi peluang untuk kerajaan melaksanakan pembaruan, meneladani pengalaman lalu serta mengumbal dasar yang beradaptasi dengan norma baru. Aspirasi Pelaburan Nasional NIA yang dilancarkan semalam telah dirangka bagi memacu pelaburan berkualiti tinggi dan mampan di peringkat nasional dan sektor strategik. Kerajaan akan terus mengemas kini kerangka insentif supaya selaras dengan perkembangan semasa dan hala tuju pelaburan kebangsaan. Dalam menarik pelaburan berkualiti tinggi, kerajaan komited untuk mencapai tangga 10 teratas dunia sebagai negara berdaya saing menjelang tahun 2025. Komitmen ini memerlukan usaha-sama awam swasta yang diterajui oleh pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan ataupun pemudah. Sebagai permulaan, Kementerian Kewangan akan menangani isu dibangkitkan sektor swasta di dalam platform pemudah dengan melaksanakan pembaruan berikut. Pertama, membenarkan untuk menyerap kerugian terkumpul yang tidak dapat diserap oleh syarikat dalam sektor yang mempunyai tempoh long gestation sehingga maksimum 20 tahun seperti bidang perladangan hutan dan projek hidroelektrik. Kedua, membenarkan aset tak ketara seperti perisian atau software sebagai sebahagian tarifan loji di bawah jadual 3 Akta Cukai Pendapatan 1967. Ketiga, bersetuju supaya hospital kebajikan yang berdaftar sebagai syarikat berhad menurut jaminan diberi pengecualian cukai pendapatan bersamaan amaun perbelanjaan kebajikan yang dilakukan. Para penderma juga akan mendapat potongan cukai sehingga 10%. Keempat, pembayar cukai perlu membuat penghantaran elektronik bagi pembayaran cukai melalui tahun taksiran 2024. Dan kelima, melanjutkan kelonggaran tata cara dan peraturan perolehan kerajaan, antaranya membenarkan agensi kerajaan menaikkan had nilai sebut harga daripada RM500,000 kepada RM800,000 kepada RM800 sehingga akhir 2023. Tan Sri Yang Dipertua, kerajaan akan terus menyokong pelaburan dalam sektor-sektor berimpak tinggi dan strategik yang berupaya memacu pembangunan negara. Kerajaan telah berjaya menarik komitmen pelaburan sehingga RM40 bilion daripada syarikat Intel, Infineon dan Osram, iaitu 3 gergasi E&E Global. Bagi menarik lebih banyak pelaburan bernilai tambah tinggi serta menjana peluang pekerjaan profesional, pendekatan strategik akan diambil melalui pewujudan dana pelaburan lebih RM1 bilion. Sebagai menyokong ekosistem E&E, RM10 juta disediakan kepada The Collaborative Research in Engineering, Science and Technology Centre ataupun CRESS untuk membangunkan aplikasi berasaskan teknologi frekuensi radio dan Bluetooth bagi industri otomotif. Ekoran ketidaktentuan geopolitik dan gangguan rantaian global, kerajaan menyediakan insentif penempatan semula bagi menarik pelabur sektor E&E yang terjejas untuk membindahkan operasi ke Malaysia melalui pelanjutan galakan cukai sedia ada dan kadar cukai 15% kepada C-Suite sehingga tahun 2024. Industri peranti perubatan terus berkembang sebagai sektor bernilai tinggi. Syarikat multinasional global seperti B. Brown telah mengeksport ke seluruh dunia produk mereka yang dikilangkan di Malaysia, hasil reka bentuk jurutera kita. Syarikat tempatan seperti Ideal Healthcare di Sungai Petani juga telah menghasilkan pelbagai peranti perubatan untuk pasaran tempatan. Untuk 2023, RM20 juta disediakan sebagai geran padanan untuk menyokong pembangunan produk dan melahirkan bakat tempatan industri peranti perubatan. Kerajaan turut akan mengutamakan perolehan produk farmaceutical dan peranti perubatan daripada pengeluar tempatan. Bagi mengalakkan pembangunan farmaceutical, insentif cukai pendapatan bagi pengeluar produk farmaceutical tempatan dilanjutkan sehingga akhir 2025. Bagi menarik syarikat aeroangkasa baharu dan menggalakkan perkembangan syarikat sedia ada, insentif cukai pendapatan serta allowance cukai pelaburan akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2025. Geran padanan RM50 juta disediakan bagi menyokong pembangunan komponen aeroangkasa. Kawasan di sekitar KLIA Sepang pula akan terus dimajukan sebagai kluster industri aeroangkasa, terutamanya untuk operasi penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih ataupun MRO. Petronas telah melabur lebih $27 bilion Amerika bagi membangunkan kompleks petroleum pengerang sebagai fasiliti petrokimia terbesar di rantau ini. Bagi mengembangkan pengerang sebagai hub petrokimia, kerajaan mencadangkan status khas bagi pengerang untuk insentif pelaburan industri kimia dan petrokimia. Untuk menyokong hasrat ini, kemudahan jaringan lebuh raya ke Pengerang akan ditambah baik melalui pembinaan lorong memotong di Senai Desaru Expressway. Sebagai langkah tambahan,
kerajaan juga bersetuju untuk melaksanakan projek menaik taraf Lebuh Raya Utara Selatan di Senai Utara Pandan, Johor Bahru daripada 4 kepada 6 lorong dengan kos RM510 juta. Bagi menyokong pembangunan syarikat tempatan berasaskan teknologi yang berjaya seperti Emilus Holdings Berhad, kerajaan menyediakan RM100 juta di bawah dana pelaburan strategik tempatan. Kerajaan juga akan melanjutkan potongan cukai sehingga RM1.5 juta ke atas perbelanjaan penyenaraian di prasaran ACE dan LIP sehingga tahun taksiran 2025. Di samping turut memperluas potongan cukai meliputi kos penyenaraian syarikat berasaskan teknologi di pasaran utama Bursa Malaysia.